Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, sabahun nur, sabahul khair. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-638 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan mengambil sepotong dua ayat daripada Al-Quran. Kita mengambil ibrah dan pengajaran, mengambil manfaat yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Ahlan-ahlan Nyel, kemudian Azaz, Azwan, Ahmi Syukri, kemudian Afzan Nizam dan juga Hanani. Ahlan-ahlan Anum Ain serta Syam 2974, Fanta, Manisah Muhammad, Azaz dan juga Kak Nur serta Island dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok. Mazlan, Irwan Talib dan juga Rosliza Green Kiwi. Terima kasih Azaz. Di FB pula ahlan-ahlan Zimah Don, Ukhtisal, Kamiza Muhammad Amil, Abdul Latif Muhammad, Adnilsa, Jura Azlim, Safia Sapian, Ummi Naimah, Din Jamaluddin, kemudian Az-Zulaimi, Zulkifli Saleh, Zarina Mazin, ahlan-ahlan Yaya Lia, Fatimah Cikmat, Saadia Hassan, Fauzia Arsyad, Ummi Naimah, Nur Hayati Wiwi, Yaya Lia, Habibah Suib, Jamila Ihsan, Fida Hanim dan juga Rozana Aziz. Terima kasih banyak-banyak Kak Jamila Ihsan, jazakillah khairah. Leti Ampel, Zuraida Siddiq, Farida Manaf, terima kasih banyak-banyak. Murni Rosli, terima kasih banyak-banyak. Fatimah Cikmat, Izmarzan, Safia Syarif, Umi Ita dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon je sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita dah tiba mana? Kita dah tiba pada ayat yang terakhir daripada muka surat 33. Daripada muka surat 180, minta maaf. Ayat yang terakhir daripada muka surat 180, iaitu ayat yang ke-33 daripada suratul Anfal, surah yang ke-8. Kalau ada di antara sahabat-sahabat yang ada Al-Quran, mohon buka Al-Quran. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripada apa yang bakal dikongsikan insya-Allah. Lu minta je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu catatkan juga di ruangan komen, membantu sahabat-sahabat yang mungkin join kemudian. Kita nak menghayati ayat yang ke-33 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 180. Saya nak baca dulu ayat ini, kemudian kita perhatikan ibrah dan pengajaran yang kita boleh ambil daripadanya. Ahlan-ahlan, terima kasih banyak-banyak Yel. Ahlan-ahlan, terima kasih.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah yang ke-8 Al-Anfal ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق الله العظيم. Apakah ringkasan ayat yang ke-33 yang berada pada muka surat 180 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal? Pada ayat yang ke-33, Allah menerangkan dua sebab kenapa Allah tidak mengazab sesuatu kaum, dan yang dimaksudkan di sini adalah orang Quraisy Mekah. Maka ada dua sebab kenapa Allah tidak mengazab sesuatu kaum, dan yang dimaksudkan di sini adalah penduduk Mekah. Dan apakah dua sebab tersebut? Kita bakal baca kejap lagi. Apa pula kaitan di antara ayat 33 dan ayat sebelumnya, ayat 32? Kaitan yang ada di antara ayat 33 dan ayat sebelumnya adalah pada ayat sebelumnya penduduk Mekah, orang Quraisy Mekah, mereka mencabar untuk Allah menurunkan azab. Kalaulah benar ini adalah Al-Quran, kalaulah benar apa yang Muhammad sampaikan adalah daripadamu ya Allah, mereka cabar Allah. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama', maka hujanilah kami dengan batu daripada langit. Awi'tina bi'azabin alim, ataupun datangkan kepada kami dengan azab yang pedih. Lalu mereka cabar Allah. Mana azab? Datangkan pada waktu itu azab. Bawa azab, datangkan azab. Maka orang Quraisy Mekah pada waktu itu mencabar Allah. Akan tetapi kenapa Allah tidak turunkan azab? Ahlan terima kasih Niel, jazakumullah khairan, terima kasih. Maka kaitan antara ayat yang ke-33 dan ayat 32, di mana ayat 32 penduduk Mekah mereka mencabar untuk diturunkan azab. Kalaulah apa yang dibawa oleh Nabi yang mereka ingkar, yang mereka enggan terima, yang mereka tolak adalah benar-benar Al-Quran daripada Allah, maka mereka cabar untuk turunkan azab. Maka Allah terangkan pada ayat yang ke-33, kenapa Allah tidak menurunkan azab walaupun selepas diminta, walaupun selepas dicabar oleh musyrikin Mekah. Nak menerangkan ini adalah antara dua sebab kenapa Allah tidak turunkan azab. Maka apakah dua sebab tersebut? Jom kita lihat ayat firman Allah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Sebab yang pertama, firman Allah, وَمَا, dan tidaklah, kana adalah, وَمَا kana, dan tidak, dan apa, dan tidaklah, Allahu Allah, liyu'azziba, akan menyeksa, hum mereka. Siapakah mereka yang dimaksudkan di sini? Iaitu orang musyrikin Mekah. Bila mereka cabar, mereka suruh untuk Allah turunkan azab. Kenapa Allah tak nak mengazab mereka? Azab di sini maksudnya adalah pada waktu itu kebinasaan secara keseluruhan. Kebinasaan secara total, istiqsal, dihancurkan seperti mana kehancuran kaum Nabi Nuh semuanya, dihancurkan seperti binasanya kaum Nabi Lut semuanya, dihancurkan seperti mana kaum Nabi kaum Nabi Hud dan juga Nabi Saleh sepenuhnya. Maka maksud yang Allah tidak akan mengazab mereka adalah kehancuran sepenuhnya, adalah kebinasaan sepenuhnya. Bererti ada juga Allah jatuhkan hukuman kepada mereka, di mana pemimpin-pemimpin mereka kebanyakannya terbunuh dalam peperangan Badar. Pernah datang kepada mereka kemarau, pernah datang kepada mereka ketakutan, maka azab yang itu ada. Tapi azab yang dimaksudkan di sini adalah kehancuran penuh, kebinasaan penuh, istiqsal, kehancuran sepenuhnya Allah tak akan buat. Kenapa? Sebab yang pertama,
wa anta selagi mana kamu wahai Muhammad fihim berada bersama dengan mereka. Lalu ini adalah sunnatullah, ini adalah cara Allah. Allah tak pernah mengazab sesuatu kaum secara keseluruhan selagi mana Nabi mereka berada bersama dengan mereka. Maka kita lihat dalam kes umat-umat yang terdahulu, bila azab nak turun, Allah perintahkan Nabi tersebut untuk tinggalkan tempat tersebut. Seperti mana yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Allah suruh Nabi Lut keluar terlebih dahulu untuk mereka dibinasakan. Seperti mana Fir'aun dan penduduk Mesir, Allah perintahkan pada waktu itu Nabi Musa dan Bani Israel untuk keluar daripada Mesir. Maka firman Allah, Allah tidak akan menyeksa secara kebinasaan sepenuhnya selagi mana Nabi SAW berada bersama dengan mereka. Maka di sini pengajaran yang kita boleh dapat adalah pada waktu itu betapa mulianya kedudukan Nabi SAW, walaupun penduduk Mekah, orang musyrikin Mekah, mereka cabar Allah, mereka minta untuk didatangkan azab, tetapi Allah pada waktu itu tidak menurunkan azab kerana kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan inilah juga kemuliaan pada nabi yang terdahulu. Allah tidak akan menurunkan azab selagi mana kamu wahai Muhammad berada bersama dengan mereka. Dan bila nak diturunkan azab, maka pada waktu itu barulah nabi tersebut akan dikeluarkan daripada tempat tersebut. Maka ini adalah sunnatullah, ini adalah cara Allah. Lalu timbul persoalan, kenapa bila lepas Nabi SAW keluar, pada waktu itu tetap tidak dibinasakan sepenuhnya? Maka ini adalah pada waktu itu permohonan Nabi SAW. Nabi SAW minta agar umat baginda tidak dibinasakan sepenuhnya kerana banjir, kerana kelaparan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak membinasakan umat ini sepenuhnya, walaupun pada waktu itu kelakuan mereka kepada baginda Nabi SAW. Tapi zaman kita, Nabi SAW tidak berada bersama dengan kita. Apakah antara perkara yang boleh menghalang daripada azab? Dalam hadis disebutkan adalah kerja Nabi SAW. Tugas Nabi SAW, iaitu selagi mana umat ini mengajak manusia kepada perkara yang baik, selagi mana umat ini mencegah manusia daripada kemungkaran, insya-Allah Allah tidak akan turunkan azab yang membinasakan kesemuanya. Maka walaupun Nabi SAW tidak ada bersama dengan kita, kita masih lagi boleh meneruskan kerja dan tugas baginda. Apakah yang Nabi SAW buat? Mengajak manusia kepada perkara yang baik. Jangan pernah berhenti. Mencegah manusia daripada kemungkaran. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, selagi mana manusia pada waktu itu melakukan amar ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, maka pada waktu itu tidak akan ditimpakan azab secara keseluruhan. Maka ini adalah yang pertama. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan walaupun Nabi SAW tidak ada, kita juga pada waktu itu boleh teruskan apa yang Nabi SAW lakukan, mendekatkan manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah bila berlakunya kemungkaran. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Dan apakah sebab yang kedua Allah tidak akan turunkan azab? Yang ini kita boleh lakukan. Apakah sebab yang kedua tidak turunnya azab? Istighfar. Di sini kita nampak pentingnya istighfar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum." Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka. Wa hum yastaghfirun, selagi mana mereka memohon pengampunan.
Selagi mana mereka mohon pengampunan, maka pada waktu itu Allah tidak akan turunkan azab. Maka tadi kita nampak pengajaran yang kita boleh ambil, walaupun Nabi SAW dah tak ada, untuk pada waktu itu selamat daripada azab. Namun dalam hadis kita belajar antara perkara yang boleh menjadikan kita selamat daripada azab yang boleh datang membinasakan keseluruhan sesuatu penduduk dan tempat adalah pada waktu itu kerja dan tugas yang Nabi lakukan. Amar ma'ruf, sentiasa mengajak manusia kepada melakukan perkara yang baik. An-nahyu 'anil munkar, sentiasa mencegah bila kita nampak sesuatu kemungkaran. Insya-Allah tak akan turun azab. Dan perkara yang kedua yang boleh menjadi kita selamat daripada azab adalah istighfar, memohon keampunan Allah. Maka di sini pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah pentingnya istighfar. Pada waktu itu luar biasa kelebihan istighfar, di mana istighfar boleh menjadi penyebab sesuatu golongan, tempat, penduduk selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting istighfar. Sebab itu beberapa hari ini pun dalam kitab Al-Azkar kita belajar tentang istighfar. Maka antara perkara yang boleh menyelamatkan sesuatu golongan, sesuatu tempat, sesuatu kumpulan daripada ditimpa azab secara keseluruhan adalah istighfar. Firman Allah, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selagi mana mereka beristighfar. Maka siapakah yang dimaksudkan dengan wahum, mereka yang beristighfar pada ayat ini? Siapakah yang dimaksud dengan mereka? Maka ada dua pandangan. Pandangan yang pertama yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah orang musyrikin Mekah sendiri. Kenapa orang musyrikin Mekah pada waktu itu istighfar? Sebab orang musyrikin Mekah, mereka ketika mana tawaf, salah satu pandangan disebut di sini, mereka ketika mana tawaf, mereka pada waktu itu sentiasa membaca ghufranak, kami memohon keampunanmu. Ghufranak, mereka masih kekalkan amalan itu daripada amalan nenek moyang mereka, Nabi Ismail, walaupun setelah daripada mereka melakukan syirik. Maka mereka bila tawaf di sekeliling Baitullah, mereka pada waktu itu antara ucapan mereka adalah ghufranak. Maka pandangan yang pertama yang dimaksudkan dengan wahum yastaghfirun, wahum di sini adalah penduduk Mekah sendiri, orang musyrikin Mekah sendiri. Bilakah mereka istighfar? Maka ada pandangan menyebut ketika mana mereka melakukan tawaf. Istighfarul kafarah anfusahum kaqaulihim ghufranak. Bila mereka tawaf pada waktu itu mereka menyebut ghufranak, memohon keampunan Allah. Maka walaupun mereka mensyirikkan Allah, tetapi berterusannya mereka istighfar, menjadikan Allah tidak mengazab mereka secara keseluruhan, membinasakan mereka secara total. Maka itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua yang dimaksudkan dengan wahum di sini, adalah para sahabat yang tidak mampu untuk berhijrah. Para sahabat dan orang-orang beriman yang menyembunyikan keimanan mereka dan tetap tinggal di Mekah. Maka istighfar mereka itu pada waktu itu memberi manfaat, lalu Allah tidak mengazab penduduk Mekah kerana istighfar yang dilakukan oleh para sahabat yang tidak mampu untuk berhijrah, para sahabat yang mereka tetap tinggal di Mekah. Wahum yastaghfirun. Maka kalaulah diambil pandangan yang kedua ini, maka daripada sini menunjukkan bahawa istighfar orang lain pada waktu itu boleh memberi manfaat kepada orang lain. Seperti mana istighfarnya sahabat al-mustad'afun, sahabat yang lemah, yang tak mampu nak berhijrah. Istighfar mereka boleh menyelamatkan penduduk Mekah yang lain daripada ditimpa azab secara keseluruhan. Maka boleh dijadikan dalil bahawa dahsyatnya istighfar sehingga boleh memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu dalam Al-Quran kita dah belajar dalam kitab Al-Azkar bagaimana kita digalakkan untuk beristighfar untuk orang lain.
wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Dalam surah Muhammad surah 47 ayat yang ke-19 kita digalakkan untuk istighfar untuk orang lain. Sebab istighfar boleh memberi manfaat kepada orang lain. Lalu Allah suruh kita bila istighfar untuk orang lain. Bila minta pengampunan untuk orang lain. Seperti mana yang ada dalam surah Muhammad surah 47 ayat yang ke-19 yang kita telah belajar dalam kitab Al-Adhkar. Maka pada ayat yang ke-33 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita dua keadaan di mana pada waktu itu boleh selamat daripada azab siksaan. Pengajaran yang kita boleh dapat yang lain adalah pengajaran yang ketiga. Kita patut pada waktu itu mencari perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab dan siksaan Allah, daripada kemurkaan Allah. Dalam ayat ini Allah sebut dua, kewujudan baginda Nabi SAW dan berterusannya mereka istighfar. Namun sebenarnya banyak lagi amalan-amalan yang lain yang sebenarnya boleh menyelamatkan seseorang itu daripada azab, daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berazam untuk berterusan melakukan istighfar, memohon keampunan Allah, kerana itu antara penyebab boleh selamat daripada azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah esok kita akan sambung muka surat yang baru, muka surat 181, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebahagian daripada sikap-sikap orang musyrikin Mekah yang patut kita hindari dan tidak contohi. Mudah-mudahan adanya manfaat. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.